Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk pengertian mad dan pembahagiannya. Okey, nama saya Muhammad Zulkarnain bin Ahmad Firdaus dengan nombor matrik di 183-11017. Baik, seterusnya kita akan melihat pengertian daripada mad far'i. Okey, apakah itu yang dimaksudkan dengan mad far'i? Mad far'i ini adalah cabang dari mad asli. Asasnya adalah mad asli itu sendiri. Okey, kalau sebelum ini kita dah belajar mad asli, kita dah tahu apa itu mad asli dan asal hukum mad asli, asal huruf mad asli itu sendiri iaitu alif, waw dan juga ya. Okey, soalan ada dua sebab boleh terjadi mad far'i iaitu bila huruf mad alif, waw, ya bertemu dengan first kali bertemu dengan huruf hamzah, yang kedua bertemu dengan sukun iaitu huruf yang bertanda mati. Maka akan terjadilah mad far'i. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh. Contoh pertama, contoh mad far'i apabila huruf mad bertemu dengan hamzah. Okey, kita boleh tengok contoh yang bertanda merah iaitu mad munfasil. Bima unzila. Apabila alif bertemu dengan hamzah. Okey, dan kita boleh tengok contoh yang lain seperti mad badal dan juga mad silah kubra di situ yang dia bertanda merah tu. Okey, contoh kedua kita boleh tengok ni contoh kedua, contoh mad far'i apabila huruf mad bertemu dengan sukun. Okey, kita boleh tengok mad arid di sukun tersebut yang bertanda merah turja'un, waw bertemu dengan nun. Kenapa nun tersebut kita mengatakan ia sukun? Adakah ia huruf yang bertanda mati? Ya, iaitu sukun arid yang dimasukkan dengan sukun arid tersebut. Sukun arid. Maka akan terjadilah mad far'i apabila huruf mad waw bertemu dengan huruf sukun nun turja'un. Okey, kita boleh tengok sini dengan contoh-contoh yang lain seperti di bawah mad lin, mad lazim kalimah musaqqal. Sini kita boleh tengok macam mana contoh terjadi. Okey, seterusnya mad mutasil. Kita akan membicarakan tentang mad mutasil. Apakah yang dimasukkan dengan mad mutasil? Adakah sama ataupun berbeza? Memang berbeza. Okey, yang pertama sekali, mad mutasil berlaku apabila huruf mad alif, waw, ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Mutasil bererti bersambung. Okey, kita boleh tengok contoh kat sini iaitu adaat, ulaika, malaikah, as-sama'i, ma'un dan juga sawaun. Okey, kita tengok kat sini huruf tengok kat sini seperti contoh adaat iaitu huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka akan terjadilah mad mutasil adaat. Okey. Hukum bacaannya wajib semua qiraat membaca dengan dipanjangkan lebih daripada 2 harakat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kadar bacaan yang 4 atau 5 harakat diseragamkan, dikenali dengan adanya tanda panjang. Kita tengok bentuk tu di atas huruf mad. Okey, kalau kita selalu baca Quran, kita pandai baca Quran, okey, kita selalu berjumpa dengan bentuk-bentuk tersebut. Itu bentuk panjang, maka jika kita bertemu bentuk tersebut, kita wajib baca 4 atau 5 harakat. Okey, seperti contoh, okey, kita boleh tengok contoh di bawah tu. Dengan yang highlight warna kuning tu, minas sama'i kan ada tu kan. Terpanjang tu, maka wajib bagi kita untuk membaca 4 atau 5 harakat. Okey. Pada saya kita telah membincangkan dua mad, iaitu pertama mad far'i dan kedua iaitu mad mutasil. Okey, seterusnya saya akan pas pada kawan saya untuk meneruskan mad-mad yang lainnya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Akhyar bin Rizwan, nombor matrik di 1831099. Mad munfasil. Kataan munfasil dari segi bahasa bermaksud tercerai atau terpisah, iaitu tercerai dalam dua perkataan. Dari segi istilah pula, mad munfasil bermaksud huruf mad bertemu dengan hamzah pada dua perkataan yang berlainan. Mad munfasil ni maksud dia tercerai ataupun terpisah. Okey, kita tengok kadar harakat. Kadar panjang bacaan mad munfasil adalah 4 atau 5 harakat. Mad ini hanya berlaku pada menyambung bacaan wasal sahaja. Kerana jika dibentikan bacaan waqaf pada huruf mad itu, maka ia kembali pada asalnya, iaitu mad asli yang dibaca 2 harakat sahaja.
tanda. Mat mufasil boleh dikenal dengan melihat huruf mat yang diikuti dengan hamzah selepasnya dan mempunyai tanda panjang di atasnya. Tetapi untuk memastikan huruf mat itu bertemu hamzah dalam satu perkataan mat mutasil atau dua perkataan mat mufasil adalah agak sukar dan ianya memerlukan kemahiran serta kebiasaan dalam membezakan antara keduanya. Penamaan. Dinamakan mat ini mufasil kerana huruf mat dan hamzah itu tercerai atau terpisah pada dua perkataan yang berlainan. Mat mufasil ini dinamakan dengan mufasil kerana ia bermaksud tercerai antara huruf mat dengan hamzah. Hukum bacaan. Mat mufasil adalah mat yang jaiz, iaitu harus hukum pemanjangan. Ini kerana mat ini harus dibaca 4 atau 5 harakat mengikut riwayat Imam Hafs an Asim melalui aliran Imam Asy-Syatibiyah. Aliran ini dikenali sebagai tasawuf al-mufasil, iaitu memanjangkan mat mufasil dengan kadar pertengahan, iaitu 4 atau 5 harakat. Mat mufasil ini dibaca dengan panjang dia 4 atau 5 harakat. Contoh bacaan mat mufasil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama amana qalu anu'minu ala innahum. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Rosli, nombor metrik di 183-11221. Pembentangan hari ini saya akan membentangkan tajuk hukum mat, iaitu mat lazim. Apakah itu mat? Mat itu ialah bacaan panjang, manakala lazim pula ialah kebiasaan ataupun pasti. Erti mat lazim. Mat lazim itu bermaksud apabila huruf mat iaitu alif, waw dan ya bertemu huruf yang bertanda sukun asli ketika wasal yakni bersambung dan waqaf yakni berhenti. Bahagian mat lazim. Mat lazim ada dua bahagian, iaitu mat lazim kalimi dan mat lazim harfi. Mat lazim kalimi berpecah kepada dua bahagian juga, iaitu mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim kalimi muhaffaf. Manakala mat lazim harfi juga berpecah kepada dua bahagian juga, iaitu mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi muhaffaf. Maksud mat lazim kalimi musaqqal ni ialah mat yang berlaku apabila huruf mat bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah disertai dengan idgham. Mat lazim kalimi muhaffaf pula ialah mat yang berlaku apabila huruf mat bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah tanpa idgham. Mat lazim harfi musaqqal pula ialah perlu dibaca dengan ringan, iaitu musaqqal perlu dibaca dengan berat dan ia terdapat hukum idgham. Manakala mat lazim harfi muhaffaf pula perlu dibaca dengan ringan dan tiada hukum idgham. Kedua-dua mat lazim harfi ini ia terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun dan ia juga terdapat di permulaan surah. Semua ulama qura' bersepakat bahawa mat lazim perlu dibaca sebanyak 6 harakat. Seterusnya kita tengok contoh-contoh mat lazim kalimi dan mat lazim harfi. Okey, kita tengok contoh yang pertama tu kalimah yang pertama. Kalimah di situ saya ambil contoh at-tawwab. Okey, jenis mat dia ialah mat lazim kalimi musaqqal. Okey, macam mana cara kita nak kenal ini mat lazim kalimi musaqqal ni?
Okey, cara nak kenal dia senang je. Kita tengok huruf alif tu kan, yang ada atas dia ada baris ombak tu, baris panjang tu yang perlu baca 6 harakat tu. Okey, selepas huruf mat itu dia ada tanda syaddah. Nampak tak tanda syaddah tu? Tanda syaddah tu bermaksud tanda sabdu lah, yang macam huruf W tu. Macam tu lah cara kita nak kenal dia. Lepas tu kita tengok contoh kedua tu, okey, jenis mat dia ialah mat lazim kalimi muaffaf. Okey, macam mana cara kita nak kenal dia? Cara kenal dia senang je. Nampak tak huruf alif tu di atas tu kan ada baris ombak. Jadi selepas huruf mat itu, selepas tanda ombak itu dia tak ada huruf syaddah. Dia tak ada baris sabdu tu lah. Dia cuma ada baris mati tu saja. Okay, faham Jadi beza dua mat lazim kalimi musaqqal dengan mat lazim kalimi muaffam ni ialah yang mat lazim kalimi musaqqal ni dia perlu ada tanda syaddah, iaitu sabdu selepas huruf mat. Kalimi muaffaf pula dia tak ada tanda syaddah selepas huruf mat. Okey, faham Okey, seterusnya saya akan tengok yang contoh yang ketiga itu. Kita masuk mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal ni kalau kita nak kenal dia, kita tengok kalimah yang pertama, alif lam mim. Okey, pada kalimah ini dia perlu dibaca dengan 6 harakat. Dan kalimah ni juga dia perlu baca dengan idgham dan dengung 2 harakat. Baca 6 harakat dan juga dengung 2 harakat. Biasanya mat lazim harfi musaqqal ni dia biasa ada di awal permulaan surah. Dia ada permulaan surah lah. Dan lepas tu dia ada hukum idgham mislain, iaitu huruf mim bertemu dengan mim. Huruf lam itu ejaan dia seperti lam alif mim. Manakala ejaan untuk huruf mim pula iaitu mim ya mim. Jadi apabila huruf lam itu iaitu huruf mim bertemu dengan huruf mim, jadi dia akan jadi hukum idgham mislain. Sebab itu dia dipanggil mat lazim harfi musaqqal. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang keempat tu. Contoh yang keempat pula iaitu jenis mat dia iaitu mat lazim harfi muhaffaf. Okey, tengok contoh yang pertama itu, iaitu contohnya pada kalimah itu ialah qaf alif lam ra ta sin. Jadi kalau kita nak kenal dia macam mana, biasanya kalimah ni juga dia bermula di awal permulaan surah juga. Contoh yang lain kita boleh tengok surah Yasin tu kan. Permulaan surah Yasin tu kan dia bermula dengan kalimah Yasin. Jadi untuk mat lazim harfi muhaffam ni dia tak boleh baca dengan idgham
dia tak boleh baca dengan idgham. Macam idgham tadi dia kena baca dengan macam ni kan. Alif lam mim. Kita tengok ada kita sebut lam tu dia ada bunyi sedikit dengan huruf mim. Jadi tu maknanya idgham lah. Kalau yang mad harfi muhaffam ni, kalau kita tengok kalimah yang kedua tu alif lam ra, jadi dia dipanjangkan di huruf lam tu tanpa diidghamkan. Itu sajalah cara kita nak kenal dia. Seterusnya kita masuk ke fahaman dengan lebih lanjut. Slide ni kita boleh tengok dengan lebih faham lah. Kalau slide sebelum ni tak faham, boleh tengok slide ni lah. Okay, kita tengok keterangan yang pertama tu, mad lazim kalimi musaqqal kerana selepas tanduk ombak ada tanda syaddah, iaitu sabdu. Pada kalimah yang pertama itu, iaitu pada huruf alif ada baris, ada tanda ombak, dan selepas huruf mad itu iaitu alif ataupun selepas tanda ombak itu dia ada tanda syaddah, iaitu sabdu. Yang kedua, mad lazim kalimi muhaffaf, selepas tanda ombak dia tidak ada tanda syaddah. Huruf mad itu yang bertanda ombak itu selepas huruf mad itu dia tak ada tanda syaddah. Kalimah kedua tu tengok dia ada tanda mati saja kan, dia tak ada tanda syaddah. Yang ketiga, mad lazim harfi musaqqal ni, cara kita nak baca dia, alif dibaca pendek tanpa sebarang mad, kemudian lam adalah huruf mad lazim harfi musaqqal, perlu dibaca 6 harakat dengan idgham, dan dengung 2 harakat kerana hukum idgham mislain. Huruf mim sukun bertemu dengan mim. Yang terakhir, mad lazim harfi muhaffaf perlu dibaca 6 harakat tanpa idgham. Jadi yang mad lazim harfi musaqqal ni dia perlu baca 6 harakat dengan idgham dan dengung 2 harakat. Manakala mad lazim harfi muhaffaf ni dia sama juga perlu dibaca 6 harakat tetapi dia tak ada idgham, tanpa idgham. Saya rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan dapat fahamlah. Saya mohon maaf jika terkurang daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamidi bin Razi. Nombor matrik saya D183-11224. Khususnya saya akan membentangkan tajuk mad arid li al-sukun. Pertama sekali kita lihat pada pengertiannya. Perkataan arid dari segi bahasa bermaksud yang mendatang. Li sukun pula bermaksud kerana sukun. Hal ini kerana mad ini terjadi kerana adanya sukun yang didatangkan. Dari segi istilah pula, mad arid li sukun ialah mad yang berlaku disebabkan pertemuan huruf mad dengan sukun yang terhasil akibat wakaf. Maksudnya, mad arid li sukun adalah mad yang berlaku apabila huruf mad iaitu alif, waw dan ya bertemu dengan sukun atau mati yang mendatang. Khususnya kita lihat pada contoh ayat mad arid li sukun. Saya mengambil contoh pada surah Al-Fatihah kerana rasanya lebih mudah untuk kita fahami disebabkan semua umat Islam mesti sudah pun menghafal surah ini. Kita lihat pada bahagian yang saya highlight adalah di mana berlakunya mad arid li sukun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Perhatikan setiap huruf akhir sebelumnya ada huruf mad. Bila kita wakafkan atau berhenti, kita akan datangkan sukun atau mati pada huruf terakhir itu, yang mana asalnya berbaris. Itulah maksudnya huruf mad bertemu dengan sukun yang kita datangkan ketika wakaf. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara bacaan harakat mad arid li sukun. Mad arid li sukun dibaca dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat mengikut pada cara bacaan kita. Kadar 2 harakat itu sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tadwir, iaitu sederhana. Dalam kadar 6 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tartil, iaitu perlahan ataupun tahqiq. Okey, seterusnya hukum mad ini. Mad arid adalah mad yang jaiz atau harus tentang hukum pemanjangannya, kerana mad ini perlu dibaca dengan 2, 4 atau 6 di sisi qura'. Okey, yang terakhir sekali, keadaan-keadaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi ia adalah mad yang berlaku dengan sebab adanya huruf yang diwakafkan selepas mad itu. Huruf-huruf yang diwakafkan itu pula ada yang pada asalnya berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Contohnya, mad yang datang sebelum huruf yang diwakafkan itu pula mempunyai jenis hurufnya yang asal. Maka di sini dinyatakan satu persatu keadaan mad arid itu beserta contoh dan cara-cara pemanjangannya masing-masing. Rasanya setakat ini sahaja pembentangan saya kali ini. Akhirnya saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Saikal bin Muhammad Yusof di 16309310. Okey, insyaAllah saya akan menerangkan berkenaan tajuk mad badal. Seterusnya kita beralih kepada pengertian mad badal. Mad badal berlaku apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di awal kalimah atau setiap huruf hamzah yang dipanjangkan sebutannya. Badal bererti tukar. Okey, kita beralih pula kepada kadar bacaan mad badal. Kadar bacaan mad 2 harakat. Yang dimaksudkan dengan mad ni adalah panjang. Contohnya amana, adama, utu, wa uzu, imanan, kul'i. Yang saya bual warna kuning tu adalah mad asli. Sebab yang kita tengok pada mana tu, hamzah bertemu dengan alif, huruf mad asli, dia berkait rapat dengan mad asli, dia bertemu dengan alif. Hamzah dama tu, contoh yang kedua tu dama, dia jadi panjang sebabnya dia bertemu dengan huruf alif. Utu wa uzu. Kalau yang tu pula dia bertemu dengan huruf mad, iaitu huruf waw. Kalau imanan, kul'i, dia bertemu dengan huruf ya, iaitu huruf mad. Seterusnya terdapat 2 jenis mad badal. Mad badal asli
mat yang pada asalnya terdapat huruf hamzah kedua sakinah yang bertukar kepada huruf mat. Contohnya adalah seperti dama. Kalau kita tengok dama tu dia ada bertemu dua hamzah di atas kalimah alif. So orang Arab susah untuk menyebut dama, dia tukarkan kepada adama. So maksudnya tu dia akan baca secara dua harakat. Lepas tu contoh yang kedua, wa uzu. Kalau hamzah bertemu hamzah baris hadapan, so dia akan jadi wa uzu. Maksudnya tu dia panjangkan jadi dua harakat. So wa uzu. Seterusnya imanan. Jadi imanan. Seterusnya yang nombor 2, mat menyerupai badal. Mat asli yang kelihatan seperti mat badal dan huruf hamzah itu bukan di awal kalimah. Ja'u ma'abin ru'usihim. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nama saya Muhammad Nur Solihin bin Yaakob, nombor matrik D183110119. Okey, baik. Pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana atau cara untuk kita mengenali mad tamkin. Mad tamkin ini juga jarang kita jumpa dan tidak banyak pun dalam Al-Quran. Dan cara kita untuk fahami mad tamkin ni sangat mudah dan senang. Okey, baik. Mari saya terangkan bagaimana atau cara untuk kita mengenali mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Cara kita untuk mengenali mad tamkin ialah terdapat dua huruf ya yang bertemu dalam satu kalimah. Huruf ya yang pertama bertasydid, yakni bersabdu dan berbaris kasrah, berbaris bawah. Dan huruf ya yang kedua ia bertanda sukun, ia bertanda matilah. Dan cara bacaannya ialah panjangnya sebanyak 2 harakat. Okey, baik. Supaya lebih mudah kita fahami, di sini terdapat contoh ayat Quran yang ada mad tamkin. Contohnya dalam surah Al-Mutataffifin ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyina. Nampak tak yang saya bolkan warna merah tu? Ya yang bertasydid, yakni bersabdu, berbaris bawah bertemu dengan ya sukun. Contohnya yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nampak tak? Dalam surah An-Nisa ayat 86 tu yang saya bolkan warna merah tu, huyyitum. Ya bersabdu, baris bawah bertemu dengan ya sukun. Dan ingat cara bacaannya mestilah 2 harakat. Hanya ini sahaja yang saya dapat kongsikan kepada anda semua mengenai pengertian mad tamkin dan contoh-contoh ayat Al-Quran yang mempunyai mad tamkin. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.